Tisu ada. Tisu. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah ya Allah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, deraikanlah kekeluaran daripada lidahku. Yafqahu qawli, agar mudah manusia memahami kata-kataku. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, kami semua ini tidak mempunyai ilmu. Illa ma 'allamtana, kecuali sedikit ilmu yang Engkau fahamkan ke dalam diri kami sahaja. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha berilmu lagi maha bijaksana. Uhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatun thayyibah wa mubarakah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Tua Imam, Musi Surai Khairiyah, kemudian Tuan Haji Osman Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersua dalam majlis ilmu di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Semoga majlis kita pada pagi ini dikira sebagai majlis ilmu yang diberkati, yang mana Rasulullah menyifatkan sebagai taman daripada taman-taman syurga. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini saya ingin bercakap sedikit tentang puasa, sebab kita masih lagi berada di bulan puasa, hampir di pertengahan dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ditetapkan, difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah ditetapkan ke atas kaum-kaum sebelum ini. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa ini, kalau kita rujuk perhatikan, dalam agama-agama lain juga ada puasa. Ya. Dalam agama Kristian ada puasa. Kemudian dalam agama Yahudi ada puasa. Di mana orang Yahudi mereka berpuasa, antaranya ialah sewaktu pada awal Muharram. Karena pada waktu itu
mereka beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Musa dan kaum Bani Israel daripada Firaun. Dan Firaun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Mengikut ahli tafsir, jumlah tentera Firaun yang tenggelam di Laut Merah 2 juta. Dan jumlah Bani Israel yang keluar, yang dibawa keluar oleh Nabi Musa AS daripada Mesir, 600,000. Mudah saja bagi Allah, ya. Kalau sekiranya kita ini zalim kepada dia hancurkan sekelip mata je, 2 juta. Kemudian Bani Israel yang keluar daripada Mesir, mereka lepas itu menjadi engkar kepada Nabi Musa, memperhatikan itu dan ini kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala sesatkan 40 tahun pada pasir Tih. Pada pasir Tih ni, pada pasir Negev hari ni, pada pasir di Negev di Israel. Jadi selepas mereka selamat daripada Firaun, mereka puasa. Ini. Apa yang membezakan antara puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasara ini? Apa dia, tuan-tuan? Sahur. Sahur. Orang Yahudi dengan Kristian ni, dia tidak bersahur. Jadi sahur ni puasa yang membezakan kita dengan Kristian, dengan Yahudi ni. Dalam agama-agama lain juga ada berpuasa. Kalau kita perhati dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, kalau nak membahaskan agama Hindu dan agama Buddha, apakah mereka ini juga daripada langit? Itu satu perdebatan yang panjang. Tetapi kalau rujuk kepada kitab suci mereka, dalam kitab Hindu ke kitab Buddha, kalau mengikut Zakir Naik, ada disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya mereka ini juga ada sentuhan langit, daripada langit agama ini. Tapi nak diperdebatkan, itu perlu pada perbincangan. Cuma pada peringkat awal puasa, ini pada peringkat awal puasa, bila diwajibkan puasa? Bila bermulanya puasa? Puasa bermula pada 2 Hijrah. Pada tahun 2 Hijrah. Pada waktu berlakunya Perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Tetapi puasa pada 2 tahun pertama bukan wajib. Ingat baik. Puasa pada 2 tahun pertama merupakan pilihan. Pada tahun 15 kerasulan, iaitu pada tahun 5 Hijrah, barulah puasa wajib. Kita tengok dari segi rukuk Islam sendiri pun Allah Ta'ala memfardukan. Tapi pada peringkat awal, pada peringkat permulaan, Allah Ta'ala memberi rukhsah pada umat Islam. Sebab itu ada orang tanya, Ustaz, macam mana di bulan Ramadan mereka umat Islam berperang dan mereka berpuasa? Pada peringkat awal, puasa pada peringkat awal merupakan pilihan. Ya, ada sahabat berpuasa dan ada sahabat yang tidak. Kadang puasa pada waktu itu dia ada perbezaan pada hari ini. Maksudnya bagaimana? Pernah disebut dalam satu hadis tentang sahabat yang bernama Sarmah. Sarmah dia balik di rumah, dia seorang petani. Dia balik di rumah, tiba-tiba bila dia balik di rumah tidak ada makanan. Kemudian isteri dia kata, tak apalah kalau begitu, saya akan pergi cari makanan. Dia tunggu isteri dia pergi cari balik, buat balik makanan. Balik-balik dia tidur.
Bila balik, isteri dia kata pada Sormah, khaibatun ya zaujati. Mana kesian kau wahai suamiku. Jadi dia tak kejutkan Sormah ini. Jadi bila bangun, lepas pada bangun daripada tidur itu, dia tak boleh berpuasa, tak boleh makan lagi. Jadi dia teruskan puasa dia pada hari seterusnya. Sehinggalah pada waktu Zuhur, dia datang bersemayam Zuhur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pengsan. Ini dia pengsan. Kemudian Nabi tanya dia kenapa dia pengsan, dia sebutlah bahawa dia semalam dia tidak berbuka. Bila nak berbuka tak ada makanan, dia tertidur. Bila bangun, dia sambung puasa lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia berbuka. Ini. Kemudian disebut lagi kisah tentang Sayyidina Umar. Okey, Sayyidina Umar ini kisah ni kalau kita sebut, sebab itu kalau kita faham sahabat ni dia manusia macam kita juga. Kalau kata sahabat ni hebat, betul hebat. Tapi keinginan manusia tu tak manusia. Dia balik ke rumah dan dia ingin menggauli isteri dia. Jadi bila ingin menggauli isteri dia, dia mengejutkan isteri dia. Dia kejut, kemudian dia pun gauli isteri dia. Kemudian dia ceritakan pada esoknya dia ceritakan kepada Rasulullah. Dia kata dia balik daripada katalah sembahyang tarawih. Dia mengejut isteri dia untuk menggauli isteri dia. Kemudian Rasulullah kata tak boleh. Sebab bila dah tidur, bila tidur bangun dia dah kira puasa. Kemudian turun ayat. Itu turun surat sebab turunnya ayat mengatakan kamu boleh menggauli isteri kamu pada waktu malam. Tengok apa yang berlaku pada Rasulullah. Kemudian Allah Ta'ala menjawab dalam Quran. Maknanya boleh. Boleh apa? Boleh menggauli isteri, suami isteri, boleh pada waktu malam sehinggalah had subuh. Maksudnya had sahur lah. Itu. Jadi tanya pula, bagaimana pula kalau sekiranya mandi hadas? Mandi hadas macam mana? Katakanlah dia kalau dia mandi hadas tak sempat dia nak sahur. Boleh tak mandi hadas lagi, sahur dulu. Mandi hadas lepas tu sah puasa. Faham? Tapi dengan syarat persetubuhan itu berlaku sebelum subuh tu, sebelum imsak tu. Okey? Orang tanya pula, macam mana imsak ni pula ustaz? Imsak ni sebenarnya tidak ada zaman Rasulullah. Ini kita kena faham cerita. Sebab tu kalau kita tengok dari segi macam mana ibadat ini berlaku, ulama telah membuat benda ni. Membuat untuk menjaga orang daripada had-had dan sebagainya, dia buat imsak. Imsak hari ni kita buat 10 minit sebelum subuh. Betul tak? 10 minit sebelum subuh. Ini adalah ijtihad ulama. Sebab tu hari ni kalau kita katakan setengah orang kan kalau bukan daripada hadis bid'ah, bukan daripada Rasulullah tak buat. Betul tak? Kebanyakan hari ni kan sikit, ini Rasulullah tak buat ni. Ini Rasulullah tak buat ni. Kita kena ingat banyak perkara-perkara yang hari ni yang ada pada hari ni Rasulullah tidak buat, yang dibuat oleh ulama. Berdasarkan kepada qiyas, berdasarkan kepada istihsan, berdasarkan kepada ijtihad mereka untuk umat Islam lakukan, berdasarkan kepada mazhab-mazhab masing-masing. Sebab tu ada setengah-setengah ustaz ni kan, saya perhati. Sebab saya bidang pemikiran Islam. Ini saya tahu lah. Saya bidang kalau bahasa Arab, saya bidang pemikiran Islam. Jadi saya melihat dari segi visualize gitu. Jadi setengah-setengah ustaz-ustaz dia mari daripada tradisi lain. Dia bukan mari daripada tradisi mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia ni tradisi mazhab Syafi'i. Tidak biasa belajar pondok, tu kan? Setengah-setengah ustaz ni dia mari pergi belajar India. India ni tradisi mazhab Hanafi. Kemudian dia ada setengah tu mari belajar di Saudi. Mereka ni tradisi kalau dari segi akidah Wahabi. Dari segi fiqh mereka Hambali. Jadi kalau nak pukul dari segi fiqh ni memang tak sama.
Jadi masyarakat kita pula, bukan, saya minta maaf tuan-tuan, masyarakat ni kan dangkal dari segi agama. Tak, bila apa ni ustaz ni cakap macam ni, apa ustaz ni macam ni, aku faham dulu macam lain. Tak, sebab maksudnya benda tu, benda dari segi pandangan mazhab. Macam sentuh perempuan, sentuh isteri, tak batal. Dalam mazhab Hanafi, tak batal. Sebab dia tafsirkan la yamassuhu illa al-mutahharun, itu maksudnya adalah orang Islam. Dia tafsirkan ayat itu mesti Islam maksud mutahharun. Tapi Syafi'i menafsirkan mutahharun di situ adalah orang yang berwuduk. Jadi kalau kita duduk pokok dari segi perbezaan mazhab ni memang tak lari, tak sama lah. Sebab tu masyarakat kita pun jadi, masyarakat kita akan menjadi bengong. Tak faham kan, kenapa ni ustaz ni pula kata tak batal ustaz, yang ni kata batal ustaz. Jadi ini. Sebab tu sebenarnya mazhab ni penting. Penting mazhab ni. Sebab tu kalau kita faham tak apa. Kalau masyarakat kita tak faham, macam tentang kunut. Dalam mazhab Syafi'i, kita kena ingat kunut ni kalau tak baca kena sujud sahwi. Sebab ada kira sunat abad. Kalau duk kias atas mazhab lain, memang tak baca kunut. Faham? Jadi kalau duk bergaduh soal itu, daripada asal, titik asal itu sudah lain. Memang lagi tak sama lah. Dalam mazhab Syafi'i tak baca kunut, memang kena sujud sawi lah. Mazhab lain tak baca kunut. Kalau diperdebatkan benda itu, jadi tak selesai masalah. Lepas tu hati-hati juga. Saya perhati setengah-setengah ustaz-ustaz ni, kalau balik daripada mazhab, mari tempat lain dia mari mazhab. Dia mazhab Hanafi, dia duk faham atas mazhab Hanafi. Okey. Macam umpama kata mulut orang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Okey. Kalau ikut kitab tasawuf, dia kata bila kita puasa ni, bila kita baca Quran ni, malaikat pergi duduk dekat mulut kita, bau mulut kita. Macam mana? Bulan puasa ni bau kan, biasanya lepas pada zuhur bau mulut. Jadi maknanya bau mulut puasa itu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut mazhab Syafi'i, itu mana berdasarkan hadis Nabi, khuluf ni bau mulut lebih atyab daripada kasturi, misk. Itu mengikut mazhab Syafi'i, busuk mulut orang puasa ni, bau dia wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kasturi. Tapi kalau pukul atau mazhab Hanafi, dia kata bukan bau mulut busuk itu, tapi perut yang keluar sedawa kosong wangi, tu yang bau wanginya. Jadi dia kata boleh kita gosok gigi semua. Sebab kalau bila tak gosok gigi ni tak senang hati duduk kat kawan, busuk. Jadi dua benda berbeza, betul tak? Yang ni pukul atas mazhab ni, yang ni pukul atas mazhab ni. Sebab bila kita tengok setengah orang gosok gigi, dia pukul atas mazhab Hanafi, kata tak apa. Tapi kita mazhab Syafi'i kena faham nak jaga bau mulut tu. Sebab nak atyab, tak gosok gigi dah lepas pada sebelum zuhur tak apalah, lepas zuhur taklah. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang saya nak ingatkan juga asatizah ni. Mentang-mentang lah awak pergi belajar India, Pakistan, awak mazhab Hanafi, awak nak bawa tafsiran mazhab Hanafi dalam masyarakat kita, jadi masyarakat jadi biul lah. Betul tak? Masyarakat sini masyarakat Syafi'i, tak apa bila tak selesai, awak pula reti yang tu aja. Tak? Jadi bahas pukul atas masyarakat kita jadi bingung, tak faham. Ini dia kecelaruan dalam masyarakat. Sebab tu kita kena belajar pemikiran Islam. Pemikiran Islam dia melihat, okey, daripada aspek mazhab macam mana. Mazhab Syafi'i begini, Hanafi begini, Hambali begini, Maliki begini. Okey. Contohnya umpama berkata Maliki. Maliki buaya boleh makan bang. Buaya boleh makan. Maliki. Okay. Cuba kita tengok orang Islam pergi tangkap buaya kat sungai. Tak, sungai Kelang tak ada buaya dah.
Sungai Kelantan ke apa ke, makan. Tak keharu, betul tak? Ini. Sebab itu perbezaan mazhab. Ini perlu kita faham. Mazhab ni dia bersifat ikhtilaf, bukan bersifat pokok. Jadi puasa ini pada tahun 3 Hijrah baru diwajibkan. Jadi puasa ni apa maknanya? Puasa ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa sejak daripada terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu istilah fiqh. Kena tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak daripada terbit matahari, terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Itu istilah puasa segi fiqh. Ya. Jadi menahan diri. Jadi menahan diri apa dia? Banyak menahan diri. Ini puasa. Kemudian Rasulullah SAW dalam satu hadis. Hadis ini dalam satu hadis yang disebut yang dikumpul oleh seorang muhaddis daripada India. Namanya ialah Syekh Muhammad Al-Kandalawi. Muhaddis. Saya baca hadis ni. Ada dalam Sunan Abu Daud hadis ni. Sebab hari ni orang ni memang kita sebut sikit kata ada dhaif lah, itulah inilah semua kan. Dalam Muslim Bukhari tak ada hadis ni. Dalam Abu Daud ada. Suatu hari Rasulullah SAW membaca khutbah Jumaat pada sebelum bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan, makna Sya'ban terakhir. Mana kalau kita fikir hari Jumaat sehari sebelum Ramadan tu. Kita puasa hari Selasa kan. Jadi hari Jumaat sebelum Selasa tu. Itu. Jadi Rasulullah SAW membaca khutbah dengan penuh emosi. Apa makna emosi? Bersungguh-sungguh. Rasulullah menyebut akan datang kepada kamu 1 bulan. Rasulullah menyebut akan datang kepada kamu 1 bulan, di mana bulan itu merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan. Allah memandang hamba dengan pandangan rahmat. Tengok Allah Ta'ala melihat manusia, walaupun orang tu buat maksiat, ahli maksiat, Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat. Ini. Sebab tu kita kena husnuzan dengan Allah pada bulan ni. Sebab Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala memandang dengan pandangan rahmat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggandakan amalan 10 hingga 70 kali. Kebaikan yang kita lakukan 10 hingga 70. Amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Amalan sunat dibayar dengan fardu. Macam tuan-tuan sembahyang sunat sebelum Zuhur, sebelum zikir semacam sembahyang Zuhur. Selepas Zuhur, begitu. Sembahyang sunat, sembahyang duha macam amalan fardu. Sedangkan amalan fardu dibayar seperti amalan fardu 70 kali. Sebab itu berdasarkan hadis ini, setengah para ulama mengijtihadkan bahawa amalan sunat ni 70 kali baru sama dengan amalan fardu. Sebab itu kalau orang tak semayang, contoh kita kena ingat ni, orang tak semayang. Orang tak semayang ni, katakanlah kita kena ingat, sembahyang ni merupakan amalan yang paling awal sekali dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mati di akhirat kelak, amalan yang awal sekali dihisap sembahyang. Macam mana sembahyang dia? Sembahyang. Lepas tu bawa amalan-amalan lain. Jadi kalau maknanya amalan kita, sembahyang kita dikira bila tuan-tuan? Waktu kita mula balik. Kalau laki tu mimpi tu.
Bukan kira sunat kan. Kalau dia mimpi tapi dia tak sunat lagi, dah kira dah. Kalau perempuan tu haid, kita renung balik waktu aku mula-mula mimpi dulu, aku semayang tu macam mana. Macam tu. Kira balik ada tinggal ke macam mana. Tu atas sendiri-sendiri lah. Sebab itu kata Syekh Daud Al-Fatani, dia kata kena qada. Ingat balik, umpama kita ingat balik kita sama-sama dulu muda dulu, aku ingat tinggal berapa kali semayang, kita kena qada. Kata Syekh Daud Al-Fatani kena qada. Amalan kita, amalan puas semayang ni adalah ni pandang ijtihad dia. Ingat, ijtihad dia, faham? Bukan dalam mazhab mana-mana, pandangan dia. Sebab semayang ini adalah amalan yang paling awal dihisap. Jadi kalau orang tanya, ustaz, kalau kita tak nak qada macam mana ustaz? Itu lantak kau lah, kan? Macam mana nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala esok di akhirat kelak? Itu pandangan ijtihad dia. Sebab tu bila disebut begitu, ada orang kata tidak ada dalil. Terutama sekali saya tu sekarang sebut macam golongan Wahabi kata, mana ada dalil, hadis dan sebagainya. Itu ijtihad ulama. Bila dia ulama, dia mujtahid, dia berijtihad, dia kena qada, dia kata. Faham tak? Ini jangan pula kita nak kata mari mana hukum dan sebagainya. Itu ijtihad dia. Jadi dia kata kena qada. Dan kalau kita perhati di situ, sedang macam-macam dalam fahaman, setengah-setengah fahaman Wahabi ni, dia kata kalau kita nak bertaubat, nak banyak keamalan, kita kena sebanyak sembahyang sunat. Betul, dalam hadis menyebut sembahyang sunat ini dapat menghapus, mengimbangi solat-solat kita yang lain. Tapi kena ingatlah, sembahyang sunat ni 70 kali lah. Baru sambung dengan sembahyang fardu sekali. Faham? Baru kalau kita sembahyang sembahyang zuhur 70 kali sembahyang duha. Baru sembahyang zuhur sekali. Kalau kira dari segi imbalan pahala dia, 70 kali macam mana nak kiranya. Jadi ini penting kita kena faham, 70 kali. Mana banyak hanya sembahyang fardu ni. Dari segi pahalanya, sembahyang sunat 70 kali, baru sembahyang sunat, sembahyang fardu sekali. Kalau berdasarkan hadis itu. Kemudian sembahyang sunat ini apa dia? Sembahyang sunat ini dari bulan Ramadan ini dikira amalan fardu. Jadi untuk kita buat melipat gandakan amalan kita pada bulan Ramadan ini, salah satu cara. Saya pernah terdengar dalam satu hadis, bukan hadis ini, dengar daripada kata-kata para ustaz kita lah, setengah-setengah dia sebut. Dia kata, ini sebut, saya pun dengar kata, pendapat mana dia ambil? Pernah tak tuan-tuan dengar kata, untuk masuk syurga Allah Ta'ala ni tidak perlu buat amalan banyak. Dah dengar tak? Untuk masuk syurga ni tak perlu buat amalan banyak. Kita buat amalan sikit-sikit pun kadang-kadang memang betul. Kita buat amalan dengan masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi untuk dapat tingkatan syurga tinggi di sisi Allah, kita kena buat amalan banyak. Dan kalau ikut Syekh Ata'Allah Askandari, orang yang buat amalan banyak atas muka dunia ini adalah tanda-tanda Allah Ta'ala redha pada dia. Antara tanda-tanda Allah Ta'ala redha kepada diri kita ialah kita rasa sedap, seronok buat amalan. Sebab tu kalau kita buat amalan malas semayang, betul kan? Semayang tarawih kan? Nak habis lapang tu lihat, payah. Tu kan? Tapi setengah-setengah orang tu nak habis 21 kan, 23 rakaat tu mudah aja. Betul tak? Setengah-setengah yang mudah aja. Jadi antara tanda-tanda sebenarnya, antara tanda keberkatan kita ini ialah kita senang dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa kata amalan banyak tak perlu? Tak betul. Amalan yang banyak perlu sebab kita nak pahala yang banyak. Kata almarhum Tok Guni Aziz, saya masih ingat dia kata, ni dah meninggal dia. Dia kata apa? Pahala-pahala ni tuan, dia kata tuan-tuan, macam duit di akhirat.
Tahu lah duit. Tuan-tuan banyak duit atas dunia ni. Senang tak hidup? Senang kan? Orang sama bayar, orang nak itu bayar, kan? Tu bayar, ni bayar. Senang hidup. Nak beli apa saja boleh beli. Bentley S400. 7 Series, semua nak boleh beli. Rumah banglo, bilik 4. Ini banyak, duit banyak. Begitu juga di akhirat kelak. Kita datang di akhirat kelak dengan pahala yang banyak. Kita datang dengan duit yang banyak. Kita mengumpat orang dulu, kita bayar dia. Kita mengutuk orang ni, kita bayar dia. Kita aniaya orang ni, kita bayar. Kita banyak pahala. Betul tak? Tapi bila kita dah tak ada, umpama kata, dah habis dah duit, dah habis dah pahala. Macam mana? Kita pernah lempang dia dulu dia ni. Transfer dia punya dosa pada kita. Jangan sedap main-main orang suka lempang orang, buat naya orang atas muka dunia ni. Transfer, bayar dengan kebaikan, bayar dengan pahala. Kemudian bila dah tak ada, transfer kejahatan daripada kita. Sebab itu pahala yang banyak perlu, betul kan? Maka untuk menggarap pahala yang banyak, harta yang banyak di akhirat, duit yang banyak di akhirat ialah antaranya pada bulan Ramadan ini. Itu caranya. Sebab tu kena tahu cara, betul kan? Tak tahu cara, tak boleh. Ini. Kemudian apa lagi yang Rasulullah sebut pada kelebihan bulan Ramadan ini? Rasulullah menyebut siapa yang mengerjakan solat sunat dikira fardu, siapa yang sembahyang fardu dikira wajib. Kemudian apa dia disebut? Sesiapa yang beri makan orang yang berpuasa, dia mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Macam mana tu cerita? Sesiapa yang beri makan orang yang berpuasa, dia mendapat pahala puasa orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Macam mana contoh dia? Contohnya ialah saya nak pahala puasa Abang Mail, cameraman kita. Okey. Saya bagi dia minum air sirap. Bayar sirap. Tu imam bagi dia minum air, bagi makan sik biryani. Tu imam pula bagi Abang Mail makan gulai kari kambing. Saya dapat pahala puasa Pak Cik Mail, tu imam dapat pahala puasa Pak Cik Mail, tu imam pun dapat pahala puasa Pak Cik Mail, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasa dia. Ini. Faham kan? Ini penting untuk faham. Sebab tu macam mana kita nak curi pahala puasa orang, tapi yang kita curi itu tak kurang. Ini sebab itu konsep ana ajzi bihi. Saya guna istilah curi. Ana ajzi bihi, aku yang memberi balasan kepada puasa ini. Itu maksud aku yang membalas puasa ni. Macam umpama kata semayang. Semayang dia sebut 70 kali ganda. Betul tak? Semayang fardu 70 kali. Semayang sunat macam fardu. Tapi puasa Allah tak sebut. Sebab nilai puasa berbeza-beza. Ada setengah orang dia puasa tapi duk mengumpat pok-pek. Tak. Dia puasa tapi nak diet. Puasa tak semayang. Ada setengah orang puasa dia berzikir, dia terlintah benda jahat kepada Allah, astagfirullahalazim. Jadi ini. Sebab itu nilai itu berbeza-beza. Jadi ditakdirkan Allah lah kita ni bagi puasa, bagi makan kepada orang yang memang umpama kata waliullah contohnya. Duk kerjanya duk berzikir je kerjanya. Duk semayang, kita dapat pahala puasa dia. Ini penting. Sebab tu orang kalau boleh garap pada bulan puasa ni kan, bagi makan orang yang puasa. Kalau orang tahu kan. Sebab tu kita nak duit banyak ni. Kita nak pahala banyak di akhirat. Betul tak? Siapa tak nak duit banyak di dunia ni? Betul tak? Sekarang orang di dunia ni banyak tipu orang semua tak? Songlak tu lah, songlak ni lah. Siapa tak habis, tak makan, tak kedarah, tak habis. Sebab nak duit banyak. Sekarang ni di akhirat kelak kita nak pergi dengan pahala yang banyak. Ini salah satu cara dia.
bagi makan orang berpuasa, kita dapat pahala puasa orang itu. Sebab itu Rasulullah berkata apa? Rasulullah bersabda, sesiapa yang dimakan orang berpuasa, dia mendapat pahala puasa orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat yang miskin. Sahabat ni ada miskin, ada kaya. Nak faham? Ada miskin, ada kaya. Kalau biasa yang miskin ni dipanggil ashabu suffah. Dia kata, ya Rasulullah, kami tidak mempunyai apa-apa untuk diberi makan pada orang berpuasa. Kemudian sahabat Rasulullah kata, walaupun sebiji tamar kami tak ada Rasulullah. Walaupun seteguk susu kamu tak ada. Seteguk susu pun kami tak ada ya Rasulullah. Sahabat kata apa? Rasulullah kata, walaupun seteguk air. Jadi bila Rasulullah menyebut seteguk air, jadi sahabat yang miskin dia kata, seteguk air takkan awak tak boleh ambil, betul tak? Kita ambil air kan, umpama kata bagi orang minum, dapat pahala puasa itu. Bayangkan Allah Ta'ala nak beri peluang pada kita untuk dapat pahala. Okay? Pahala. Sebab nak duit banyak, nak pahala banyak tu ni, Tok Imam. Betul tak? Orang kata cara macam mana nak pahala banyak. Kata aku malas sembahyang. Aku bukan malas sembahyang, malas baca Quran, malas berzikir, duk tengok TV kerjanya kan. Tapi nak pahala puasa ni. Nak pahala. Bagi makan orang yang bagi makan puasa orang, tengok orang warung pergi kat budak tahfiz ke, dak bagi beras kat budak tahfiz 2 guni, budak tahfiz buka puasa dapat pahala puasa dia, baca Quran tiap hari kan, dapat pahala puasa baca Quran dia. Ini ceritanya. Kemudian Rasulullah menyebut apa dia? Ini di dalam Isra Mi'raj. Rasulullah pergi waktu Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan berdasarkan ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepada kamu wahai Muhammad al-Kautsar. Kautsar ni apa dia? Telaga Nabi di akhirat kelak sebelum masuk syurga. Ini cerita tuan-tuan. Kalau sebut cerita sebelum masuk syurga ada satu telaga. Ada orang kata telaga ni sebelum masuk syurga, sebelum nak masuk syurga tu betul-betul selepas hisab. Ada setengah kata sebelum hisab. Itu pendapat ikhtilaf lah. Telaga ni Rasulullah pernah sebut dalam hadis kan, dia kata tamanku, rumahku, mana raudhah yang kalau siapa pernah pergi umrah, sembahyang raudhah tu, yang hijau tu. Dia kata tamanku di atas telagaku. Rasulullah menyebut mana telaga tu di atas telagaku, mana termasuk telaga. Telaga Nabi ni, Nabi kata apa dia? Sebab besarnya sejauh sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan ni daripada Madinah ke Syam. Kalau kira Madinah ke Damsyik, tempat perang sekarang, tu sebulan perjalanan dulu. Mana sebulan perjalanan dengan berjalan kaki dengan unta lah, sebulan perjalanan. Mana sebulan perjalanan lebar, sebulan perjalanan panjang. Kemudian Rasulullah SAW menyebut di tepi-tepi telaga itu ada gayung daripada permata dan emas untuk kamu cedok dan minum. Kemudian ada orang yang mana umatku akan diberi minum air telaga ini kecuali mereka yang ditegah. Siapa yang ditegah itu? Mereka itu akan dihalau oleh malaikat seperti mana gembala menghalau serigala daripada kumpulan biri-biri, kumpulan kambing. Macam mana kalau serigala nak mari datang kambing tu, gembala halau. Macam gitulah di akhirat akhlak, orang nak pergi minum air itu dihalau. Siapa yang dihalau itu? Yang dihalau itu ialah orang yang suka buat sihir, amalan sihir, dan juga orang yang buat amalan bid'ah. Bid'ah ni kalau ikut pengertian Wahabi lain. Tak semua benda yang Nabi tak buat semua bid'ah belaka. Bukan bid'ah, tapi bid'ah yang sesat, yang boleh bawa kepada kufur. Itu. Orang yang pergi nak mendekati ni dihalau.
Jadi antara cara untuk minum telaga ni apa dia tuan-tuan? Saya nak tanya. Apa dia? Antara mudah cara kita nak minum telaga Nabi ni. Insya-Allah kita dapat minum. Antaranya ialah kita kena bagi makan orang berpuasa. Siapa yang bagi makan orang berpuasa, dia dipermudahkan untuk minum telaga tu. Telaga ni apa istimewanya? Kata Rasulullah, man syariba minhu la yazma'u abadan hatta dakhala al-jannah. Siapa yang minum air telaga ni, dia tidak akan dahaga sehingga masuk syurga. Faham? Jadi mana bila minum air tu tak dahaga. Kan di akhirat kelak akan lama nak tunggu masuk syurga ni. Hisab. Tak? Siapa minum air tu, dia tidak akan dahaga sehingga masuk syurga. Jadi cara nak dapat minum air telaga ni adalah minum bagi makan orang berpuasa. Ini. Sebab tu kita dah bagi tip-tip dah. Rasulullah bagi tip yang kita bagi tahu. Dah. Ini antara macam mana nak minum air telaga ni, macam mana nak mudahkan, macam mana nak lipat gandakan amalan. Ini. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah menyebut ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang kita kena buat, yang patut kita buat pada bulan Ramadan. Apa dia ni, abang? Nak tahu cerita berdasarkan hadis ni. Apa amalan, apa 4 perkara kita kena buat dalam Ramadan? Sebab tu setengah-setengah orang ni dia buat biasa-biasa je. Ramadan lah. Puasa lah. Terai tarawih ya. Biasa-biasa je. Jadi tak ada apa kan. Orang buka, orang puasa dia puasa. Jadi itu batal lah. Jadi biasa je. Tidak. Jadi kata Rasulullah buat 4 perkara di bulan Ramadan. Dan masing-masing 4 perkara ni kita boleh buat benda ni. Apa dia? Yang pertama, isbat wahdaniyatullah. Isbat wahdaniyatullah ni dalam bulan puasa ni kita cuba untuk meneguhkan tauhid dalam hati kita dengan menyebut kalau kira la ilaha illallah. Ini sebut la ilaha illallah. Betul kalau tu imam elok tu imam ni. Jadi semayang pada bulan Ramadan ni lebihkan tahlil baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebihkan. Sebab nak mengisbatkan tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini isbat wahdaniyatullah. Okey, ini. Sebab tu kalau setengah-setengah orang kan bersungguh dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan marah setengah orang kata apa ni, kuat-kuat sangat ni doa ni bid'ah. Bid'ah apa pula kan? Isbat wahdaniyatullah. Okey. Kemudian apa dia? Kemudian yastaghfirillah. Yastaghfirillah ni apa dia? Dia minta ampun dengan Allah. Sebut astaghfirullahalazim, minta ampun, ya Allah ampunlah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ini sebut. Faham tak? Sebab Allah Taala memandang manusia dengan pandangan rahmat. Jadi kita minta ya Allah, macam nilah, bukan kita nak membandingkan Allah tu dengan manusia, tidak. Kita minta dengan orang time baik. Betul tak? Kita minta dengan orang time baik. Pergi minta projek time tak baik, tak jadi. Betul tak? Pergi buat minta projek dengan apa? Dengan menteri ke, dengan rakyat, dengan tok pengulu ke, time dia ada masalah dengan bini. Betul tak? Benda telah dia approve pun dia batal. Betul kan? Ini. Dia time baik. Jadi sekarang ni Allah Taala bulan Ramadan dia memandang dengan pandangan rahmat. Dia minta Allah ampunlah aku ya Allah. Aku ni banyak buat silap ya Allah. Aku ni begini. Jadi tak ampun. Kemudian apa dia lagi? Minta dikeluarkan daripada daftar neraka. Minta. Maksudnya ya Allah, keluarkanlah aku daripada ahli neraka ya Allah. Jangan kau golongkan aku daripada ahli neraka ya Allah. Minta sebut. Aku ni bukan baik sangat ya Allah. Tapi tolonglah ya Allah, buangkanlah aku daripada
ahli neraka. Itu merayu dengan Allah Taala waktu puasa itu, waktu dekat Ramadan, dekat buka puasa, waktu dekat sahur, duduk sama-sama dia tengok mana puasa ni Allah Taala terima amat doa kan. Doa. Kemudian apa yang keempat? Golongkan daripada ahli syurga. Kan? Ya Allah, golongkanlah aku daripada ahli syurga ya Allah. Golongkanlah aku daripada ahli syurga ya Allah. Itu kan. Apa tu kata kalau minta golongkan daripada ahli syurga ni, minta dekatkan aku duduk dengan Rasulullah ya Allah. Dekatkan aku dengan Rasulullah ya Allah. Begitu kan? Ini empat perkara yang Nabi sebut dalam hadis ni. Pertama, isbat wahdanatullah. Ada wahdanatullah. Minta ampun dengan Allah. Kemudian minta keluar daripada neraka. Jangan masukkan daripada ahli neraka. Masukkan daripada golongan ahli syurga. Empat perkara yang mana Nabi ajar satu-satu. Jadi itu. Sebab itulah kita sebab kita nak syurga. Tuan, kita nak syurga Allah. Kalau orang tanya kan, nak syurga. Syurga ni hebat, syurga ni. Kalau sebut syurga dalam satu, Rasulullah menyebut dalam satu hadis yang menyebutkan orang yang terakhir keluar neraka masuk syurga. Rasulullah dah tahu dah mana dalam takdir Allah, Rasulullah dah tahu orang yang keluar daripada neraka masuk syurga. Dia ahli neraka yang akhir sekali. Kenapa dia masuk neraka ni? Kenapa dia dikeluarkan daripada neraka? Sebab dia ada sekelumit dalam hati dia, la ilaha illallah. Mungkin dia ni memang kaki maksiat, buat jahat, buat itu, buat ini semua. Tapi dalam hati dia ada la ilaha illallah sekelumit. Masuk neraka lama dah dalam neraka, akhirnya keluar juga neraka dia. Faham? Rasulullah menyebut apa dia? Bila keluar daripada neraka, hitam legam, dibakar macam arang. Kemudian dijirus dengan ma'ul hayah. Jiruh ma'ul hayah. Bila jiruh ma'ul hayah tu hilang hitam tu, hilang. Seperti mana? Dia kata Rasulullah sebut seperti apa? Seperti biji yang baru bertunas. Kalau kita tengok biji itu keluar tunas, macam itulah putih keluar. Tengok hina yang ahli neraka ni, ya Allah. Hitam, bakar dalam neraka. Ya Bismillah ya Allah. Kemudian sebab ada la ilaha illallah dalam diri tu, keluar daripada neraka. Bila keluar, terpinga-pinga. Faham tak? Dia kata pada Allah bila dah bertunah balik. Dia kata pada Allah apa dia? Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka ni ya Allah. Panas. Jadi Allah Ta'ala pun jauhkan dia daripada jarak neraka. Kemudian, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka ni lagi ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya, kalau aku jauhkan kau daripada neraka ni, ada apa-apa lagi yang kau nak minta dengan aku? Kata dia, tidak ya Allah. Cukuplah kau jauhkan aku daripada neraka ni. Kemudian, bila Allah Ta'ala jauhkan lagi dia minta jauhkan lagi. Tadi kau cakap dengan aku, kalau aku jauhkan kau daripada neraka, engkau tak akan minta apa-apa lagi. Engkau ni satu makhluk yang celaka. Okey. Lepas tu dia kata apa? Jangan ya Allah, jadikan aku makhluk yang celaka. Jauhkanlah aku ya Allah. Jadi Allah Ta'ala jauh. Begitulah berlaku dialog antara Allah dan makhluk ini. Ini disebutlah hadis Bukhari Muslim, sebut rujuk hadis ni. Sampailah Allah Ta'ala pergi masukkan dia di tepi syurga. Maksudnya bukan tak masuk syurga lagi, tepi pinggir syurga. Pintu pagar syurga, begitulah. Kalau kita istilahkan macam masjid surau ni, masjid ni dekat luar tu. Tak masuk dalam masjid lagi. Duduk kat pintu pagar. Gitu. Kemudian bila pintu pagar dia tengok dalam syurga kat dalam, tengok. Diminta dah Allah Ta'ala jauh-jauhkan dia sampai di tepi pintu syurga. Dia kata apa? Ya Allah, masukkan aku dalam syurga ya Allah. Tadi dah minta banyak kali kan? Minta masukkan dalam syurga ya Allah. Jadi tadi Allah Ta'ala sumpah dia kan. Kemudian Allah Ta'ala pun masukkan dia dalam syurga.
Masuk ke dalam, katalah masuk pintu pagar syurga tu, pak masuk dalam. Malah duduk luar tu masuk dalam. Dia boleh tengok, kemudian dia tengok syurga. Dia tengok orang duduk shopping, bahagia hidup, rumah daripada emas, cantik. Hebat syurga ni. Bergembira dia pun. Dia kata, ya Allah, pindahkan aku ke tengah syurga. Pindahkan aku ke tengah syurga. Kemudian apa dia? Kata Rasulullah, waktu dia minta pindah ke tengah syurga, Allah Ta'ala tak sumpah dah dia. Sebab dalam syurga memang tak ada sumpah. Faham tak? Dah jadi ada syurga, tak sumpah dah dia. Apa Allah Ta'ala bagi pada dia? Ada pendapat mengatakan dia bagi, Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda apa dia minta. Faham? Katalah dia nak rumah sebesar itu, jadi Allah Ta'ala bagi dia rumah 10 kali ganda daripada apa dia minta. Dia nak bini 10 orang, Allah Ta'ala bagi dia 100 bini. Dia nak 1000, 10,000 bini, 10 kali ganda. Ada pendapat mengatakan apa? Ada pendapat mengatakan Allah Ta'ala bagi 10 kali ganda daripada raja yang paling berkuasa atas muka dunia ini. Kalau raja paling berkuasa atas muka dunia ini, Sultan Nabi Sulaiman. Dah 10 kali ganda daripada apa Nabi Sulaiman dapat. Syurga itu pula rumputnya za'faran dan tanahnya adalah misk. Tanah dia bau kasturi, rumput dia za'faran. Za'faran ni rumput yang paling berharga kan, yang buah dalam nasi mandi tu, biryani tu. Yang harga tu 3,000 sekilo tu. Itu syurga tu. Tuan-tuan tahu syurga tu apa dia? Syurga itu syurga yang paling rendah. Syurga yang paling rendah. Itulah syurga yang paling rendah. Bukan cakap syurga Firdaus, syurga Ma'wa, tak ada. Ini syurga paling rendah tadi, syurga yang masuk tadi tu. Yang 10 kali ganda raja paling berkuasa atas muka dunia ni. Syurga paling rendah. Sebab tu nak syurga ni. Sebab itu kita kata nak syurga. Sebab tu atas dunia ni kita hidup nak nikmat dunia. Nikmat dunia yang kita dapat atas dunia ni, macam mana kita dapat nikmat, tidak lagi kita dapat macam raja yang paling berkuasa di dunia. Betul tak? Tak. Kalau kita dunia atas ni banyak macam mana duit sekalipun, kita tak dapat nikmat sebesar itu. Tapi di akhirat kelak, syurga itu 10 kali ganda daripada raja yang paling berkuasa atas muka dunia ini. Sebab itu syurga. Belum kita tutup. Saya sebenarnya nak cakap tentang Lailatul Qadar juga sikit pada malam ni. Pada pagi ni tak sempat lah. Kalau cakap Lailatul Qadar ni jadi bab lain, tajuk lain pula lah. Jadi tak apalah. Saya nak tutup majlis pada pagi ni dengan nama-nama syurga dan nama neraka. Ada. Syurganya ada berapa tuan-tuan? Ya? Ya? Ada? Ayo? Tu Imam kata 8 atau kata Imam. Syurganya ada 8. Syurga ada 8. Neraka ada berapa? Neraka ada 7. Sebab tu ada kawan saya tanya dia, nombor kereta dia nombor 78. Nombor dia, kereta dia sanggup beli nombor 78 je nombor dia. Nombor bini dia 78 dia. Loan kereta tak bayar tapi nombor beli beribu-ribu. 78 nombor. Saya tanya kenapa Man beli nombor ni? Dia kata 7 ni bilangan neraka, 8 ni bilangan syurga. Kata gitu. Sebab tu kau nak nombor ni sangat. Dia kata. Lepas tu kau nak neraka ke syurga. Jadi ni 7. Jadi 8. Apa dia 8? Nama 8 neraka syurga ni. Pertama Firdaus. Yang kedua surga Adn. Yang ketiga surga Khuld. Yang keempat surga Na'im. Yang kelima surga Salam. Yang keenam surga Ma'wa. Yang ketujuh surga Jalal. Yang ke-8 surga Al-Maqam wal Qarar. Tu yang tadi tu. Yang orang terakhir masuk surga itu. Yang Allah Ta'ala sumpah pada peringkat awal itu. Yang keluar diri macam hitam, macam arang tu. Masuk Al-Maqam wal Qarar. Dan nikmat dalam surga itu adalah
seperti 10 kali ganda raja yang paling berkuasa di dunia ini. Jadi menyebut raja paling berkuasa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. 10 kali ganda apa Nabi Sulaiman dapat dulu. Itu syurga. Ya. Kemudian neraka. Neraka ni apa? Neraka dia ada 7. Pertama Jahannam. Yang kedua Ladha. Yang ketiga Hutamah. Yang keempat Sa'ir. Yang kelima Saqar. Yang keenam Jahim. Yang ketujuh Hawiyah. Wa iyyazubillah. Jangan kita tergolong daripada golongan ahli neraka ini. Ini. Jadi ini perkara yang kita mudah-mudahan kita dapat ambil amalan lah. Itulah sebab tu kata Tok Guru dia kata apa? Kita belajar banyak pun tak beramal, tak guna. Kita tahu sikit, kita beramal. Tak. Jadi apa benda kita tak ambil pada pagi ni? Maknanya daripada amalan yang bulan puasa sementara kita ada ni. Yang kita boleh buat, yang kita tak boleh buat, kita tak boleh kira. Bagi makan orang puasa. Kita dapat pahala puasa orang yang kita bagi makan itu. Kalau kita bagi makan orang ahli, umpama kata waliullah, kita dapat pahala puasa waliullah. Kita nak pahala puasa, pahala banyak. Sebab kita nak pergi akhirat kelak, kita nak harta yang kita nak dapat pahala yang banyak. Sebab pahala ini macam duit di dunia. Begitu. Lebih pada duit. Kadang-kadang duit banyak hari ni pun tak boleh bayar. Betul tak? Nak lepas dari penjara duit banyak. Tak boleh kadang-kadang. Betul tak? Duit berbilion pun tak boleh lepas. Betul kan? Mungkin belakang-belakang bergara suai-suai. Tapi di akhirat dengan pahala boleh bayar. Banyak bayar. Masuk surga. Harap ini. Sebab itu kita nak pahala yang banyak. Macam gitulah tuan-tuan. Kalau tanya tak nak, tak. Kita nak pahala banyak. Sebab kita nak memberati timbangan kita itu. Timbangan yang banyak. Timbangan amalan kita tu amalan baik kita. Ini nak. Kita nak. Sebab itu penting benda ni. Kemudian kita kena tahu cara-cara macam mana nak dapat amalan yang baik, amalan yang banyak. Bulan Ramadan berzikir. Kemudian satu lagi saya nak tutup. Apa amalan yang patut kita lakukan pada bulan Ramadan ni? Berdasarkan hadis Nabi. Okay. Tuan-tuan nak kaya tak? Nak tanya. Tuan nak kaya? Ni ada hadis seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni susah hidup. Susah. Jadi macam mana? Jadi macam mana ni Rasulullah? Susah lah hidup. Amalan mana miskin lah susah. Jadi Rasulullah bagi satu amalan, iaitu apa dia? Baca selepas solat subuh, selepas solat sunat subuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sekali kali. Sekarang tuan-tuan kan solat subuh kan? Solat subuh ni mudah sekarang kan? Sahur, datang solat subuh, betul tak? Baca ni. Lepas daripada solat subuh, solat sunat subuh tu, sebelum solat subuh tu. Solat sunat subuh ni lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebab tu jangan lepas. Sunat sebelum subuh ni jangan lepas. Sekarang ni, tak? Kita sahur-sahur, semayang tahajud sikit kan? Semayang tahajud ke? Lepas tu orang azan, semayang sunat sebelum subuh. Sunat qabliyah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya tu. Kena ingat. Sebab tu jangan lepas tu. Sampai ada orang kata, buat walau dikejar oleh tentera berkuda. Katakanlah tuan-tuan ni tentera Islam, berjihad fisabilillah. Musuh duk serang, doa kejar belakang. Kalau sempat semayang juga solat sunat subuh ni. Itu sabar begitu sekali. 2 rakaat je. Tu. Okay. Jadi lepas solat sunat subuh tu baca tadi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu. Jadi baca tu, kemudian tidak berapa lama kata lelaki ni, dia kata apa? Dulu dunia lari daripada aku. Sekarang dunia mengejar aku tak larat dah. Allah Ta'ala bagi rezeki banyak sangat. Itu. Ini antara ni punca ni, antara pintu rezeki ni. Dah kakak, makcik-makcik semua ni.
Salah satu. Ini salah satu ni amalan daripada Rasulullah. Okey, yang boleh kita buat. Kita bercakap benda boleh kita buat. Benda tak boleh kita buat, kita tak boleh buatlah. Benda kita boleh buat bulan Ramadan ni kan. Sembahyang sunat subuh, baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa atubu ilaih subhanallah bihamdihi subhanallah azim subhanallah wa atubu ilaih. Sebab itu ada pendapat setengah-setengah untuk imam solat subuh ni dia kena lambatkan sikit solat subuh. Lepas tu kena imam pun kena itu kalau ikut mazhab Maliki kan, kalau di Mekah kita tengok di Mekah. Dia pernah solat subuh ni dekat-dekat nak habis dah suruh. Faham tak? Kat empat bukalah sampai lepas suruh, tidak. Dekat-dekat. Mana solat subuh dia lama bagi sebab nak bagi peluang orang buat amalan tu. Amalan sebelum subuh ni disaksikan malaikat. Faham tak? Jadi antara amalan yang patut kita lakukan ini. Sebab tu setengah-setengah imam ni kalau tak ada kerja lah, setengah-setengah tu orang nak pergi bisnes lah, buka lah, macam-macam lah. Mau sembahyang subuh ni lambat sikit-sikit. Bagi orang can sembahyang. Bagi orang can sembahyang sunat, sedikit tu. Jangan setengah kan. Sembahyang 2 rakaat tu. Allahu Akbar jadi awal sembahyang. Terlepas orang nak sembahyang sebelum sembahyang subuh itu, satu saat yang disaksikan malaikat. Siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, macam dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan antara zikir yang baik yang Rasulullah menyebut untuk murah rezeki, ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah je kan, tak payah tulis dah. Ingat, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Cukuplah tuan-tuan untuk setakat itu. InsyaAllah apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik itu kelemahan saya sebagai seorang manusia. Maaflah kalau sekiranya apa yang saya sampaikan pada pagi ini silap ataupun menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lepas ni jangan lupa kita solat sunat isyraq. Rasulullah menyebut siapa yang solat sembahyang subuh, dia mengatakan berjemaah, kemudian dia tidak melakukan perkara kecuali baik. Macam kita ni baiklah duduk dalam majlis ilmu. Dia sembahyang sunat 2 rakaat lepas itu bila isyraq. Dia dapat pahala puasa dan haji. Pahala umrah dan haji. Okey. Pahala umrah dan haji. Sembahyang sunat 2 rakaat. Okey. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi 'adada kamalillah wa kama yaliqu bikamalih. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kabulkanlah ya Allah segala hajat-hajat kami ya Allah, yang berdoa kepadamu ya Allah pada pagi ini ya Allah, pada tempat yang barakah ini ya Allah. Kau kabulkanlah ya Allah segala hajat kami ya Allah, setiap daripada kami ya Allah yang hadir pada majlis ini ya Allah. Kau kabulkanlah ya Allah segala hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah kekuatan kepada kami ya Allah
pada bulan Ramadan ini ya Allah, untuk melipat gandakan ibadah ya Allah. Berilah kepada kami ya Allah pahala yang banyak ya Allah, keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, keluarkanlah kami semua daripada daftar ahli neraka ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah dalam daftar ahli syurga ya Allah. Dudukkanlah kami ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah. Dekatlah kedudukan kami ya Allah di syurga ya Allah dengan Nabi-Mu ya Allah, Nabi yang mulia ya Allah, Nabi kami ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bila petunjuk hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau sesatkan kami ya Allah setelah Kau beri petunjuk hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah baki daripada umur kami ya Allah sebelum kami mati ini ya Allah, umur yang penuhi dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah, umur yang penuh dengan amalan kebajikan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melakukan perkara yang sia-sia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau beri petunjuk hidayah ya Allah kepada anak-anak dan isteri-isteri dan suami-suami kami ya Allah. Berilah petunjuk hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah disebabkan mereka kami masuk neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jejah kami ya Allah guna yang mendapat nikmat-Mu ya Allah di dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin wa a'azzal Islam bina. Ya Allah, berilah ketinggian kepada orang-orang Islam dan jadikanlah Islam itu tinggi di mana kami adalah yang menyokongnya ya Allah. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada Islam dan orang Islam ya Allah pada setiap zaman dan masa ya Allah. Allahumma aksir amwalana wa auladana wa atil hayatana ala ta'atik wa ahsin a'malana waghfir lana ghafirid dhanbi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin wa a'azzal Islam bina. Allahumma ansurul Islam wal muslimin fi kulli makan wa zaman. Allahumma thabbitna waj'alna hadiyan mahdiyya. Allahumma thabbitna waj'alna hadiyan mahdiyya. Allahumma thabbitna waj'alna hadiyan mahdiyya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum minna minkum taqabbal karim.